عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji untuk Allah, selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga untuk seluruh ahli keluarga serta para sahabat Nabi ridwanallahu alaihim ajma'in. Seterusnya selawat dan salam kepada sesama kita umat Islam. Moga Allah kurniakan pengampunan, lagi keberkatan dunia dan akhirat. Saya berpesan kepada diri saya dan jemaah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa takwa, kerana sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk mendapat kemenangan dunia, apatah lagi kemenangan akhirat, kecuali dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini serba sedikit ya. Saya tidak mahu buka dulu buku kita berkaitan dengan Al-Kabair, kerana malam ni cuma sebagai tambahan ataupun persinggahan saya datang ke sini, bukan jadual yang asal. Jadi saya nak mengambil peluang untuk sama-sama kita menghayati nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, iaitulah nikmat kemerdekaan. Kita akan cuba baca beberapa perkara di mana cerita kemerdekaan ini tadi dalam TV ada pemberita, tak silap saya, dalam siaran bernama rasanya, dia bertanya kepada beberapa orang berkaitan dengan maksud merdeka dalam konteks kemerdekaan negara lah. Jadi ada seorang tu, dia kata bagi dia kemerdekaan ini lebih dari makna bebas. Kerana kemerdekaan ini sebenarnya, walaupun dia tidak tafsir begitu, dia tidak tafsirkan. Orang yang sebutkan itu, dia kata saya pun tak faham, saya tidak faham apa sebenarnya dia nak merdeka lebih besar dari bebas. Dia tidak ulas. Cuma kita bila latar belakang masing-masing akan memberi terjemahan kepada cara kefahaman masing-masing. Sebagai seorang ustaz, saya akan faham secara ustaz lah, dan saya bersangka baik dengan apa benda yang dia sebut. Kerana bebas ini sikit barangkali lah, kalau kita pergi ke US pun bebas juga. Tadi saya sempat tengok ada satu video seorang pemuda berumur lebih kurang 22 tahun, berasal dari Syria, di mana dia telah melakukan kesalahan lampu merah di US. Ada seorang hakim yang terkenal, saya terlupa, terkenal tapi saya terlupa nama dia. Banyak di share ataupun dikongsikan, ditularkan bagaimana hakim berkaitan dengan lalu lintas ini begitu mengambil berat
hal masyarakat, sehingga kan kadang-kadang denda dikurangkan, ada denda yang diabaikan. Benda tu boleh tengok, saya lupa dah nama hakim tersebut. Ada satu kes tadi yang saya tengok, seorang pemuda Syria yang berhijrah dari Syria kerana kita tahu berlaku peperangan. Maka bila dia berada di US, dia sekarang sedang belajar ke peringkat master. Yang penting dalam konteks hakim tu memberitahu, dia kata baguslah datang ke Amerika. Dia kata dia pun ungkit, dia pun keturunan bukan asal dari Amerika, mak dia pun asal usul bukan dari sebelah Amerika, semuanya pendatang, tapi membina kejayaan hidup di sana. Pasal apa? Pasal ada kebebasan. Itulah secara mudah yang kita nak sebut. Tetapi bila kita sebut merdeka ini, sekarang saya nak balik semula kepada apa yang lelaki yang sebut kepada wartawan dalam bicara dia dalam bernama tadi. Dia kata lebih hebat, lebih besar dari bebas. Saya bersangka baik dengan dia, walaupun dia tidak ulas. Saya rasa kerana dia melihat bila bebas ini, kita bukan sekadar bebas, maknanya tidak tertekan hidup, tetapi kita boleh mencorakkan hidup merdeka. Kita boleh mencorakkan kehidupan. Dia panggil dalam Al-Quran, kata sibghatallah. Kalau kita baca dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu wa ta'ala ungkit perkataan berkaitan dengan sibghah, di mana ayat ini Allah sebut sibghatallah wa man, dalam surah Al-Baqarah ya, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Kalau terjemahan secara mudahnya disebut ya, secara mudah disebut sibghatallah dengan maksud iaitulah dikatakan sebagai celupan. Bila kita kata celupan ini, maknanya satu bentuk warna lah. Saya teringat masa saya di Universiti Madinah dulu, dalam pelajaran tarbiyah, tapi saya terlupa nama syekh yang mengajar saya, doktor, dia seorang yang hebat juga berasal dari Syria, yang mengajar di Madinah di Arab Saudi. Saya terlupa betul nama dia, maaf ya. Dia kata bila sebut sibghah ini, dia kata seorang pemimpin, kerana dia bercakap tentang pemimpin dalam semua peringkat. Bila dia tafsirkan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bermula dari peringkat pemimpin kerajaan sampai pemimpin keluarga dan kita sendiri. Dia kata seumpama seorang yang memegang cat, dia kata sibghah, kerana dia ulas perkataan sibghah. Dia nak jadikan, dia nak warnakan rumah dia tu warna apa. Kalau dia berasa nak jadikan warna merah, ikut suka dia lah, dia bebas, dia boleh cat warna merah. Begitu juga dia nak, kalau dia ada anak, dia gunakan perkataan yang sama. Dia tak kata dalam konteks pendidikan, dia kata dia nak warnakan anak-anak dia, isteri dia tu dengan warna apa. Kalau dia nak warnakan warna putih, dia simbah cat putih, dia jadi putih lah. Dia buat satu perumpamaan untuk kita faham, pasal dia melihat kami ni seumpama anak-anak dia. Pensyarah tu, saya ternampak rupa dia, tapi saya terlupa nama dia, maaf. Allahu Akbar. Itu antara kelemahan saya dah sebut acap kali, saya acap kali terlupa nama.
Yang penting, bila Allah kata sibghatallah, celupan Allah, maknanya seolah-olah warna itu yang Allah nak. Dalam konteks celupan ini adalah maknanya agama, agama Allah. Agama ini seumpama satu warna. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Maka celupan Allah dikata, saya baca di sini, katakanlah wahai orang yang beriman, katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang beriman, yakni kepada mukmin. Agama Islam, sibghah itu diterjemahkan sebagai agama. Terjemahan asal dia ialah warna, celupan ataupun cat, kita kata. Celupan agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Corak. Cuma disebut corak. Bila corak ni detail sikit lah. Syekh saya dulu dia sebut warna. Kita sembah warna putih, putih lah. Kita sembah merah, merah lah. Dan siapakah yang lebih baik celupannya dari Allah? Siapakah yang lebih baik, yakni agamanya berbanding dengan Allah. Dan kami tetap percayakan, yakni beriman kepada Allah, dan kepadanya lah kami beribadat. Yakni konsep hidup ini adalah ibadah, mengabdikan diri kepada Allah dengan patuh laksanakan perintah, meninggalkan larangan. Yang ini yang disebut oleh semua para ulama bila bicarakan tentang perkara asas yang ada dalam ajaran agama Islam, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, yang ini pun saya nak ungkit juga, benda yang Allah telah janjikan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah sudah janjikan dari kalangan orang beriman, dari kalangan kamu, wa 'amilus salihat, dan mereka juga melakukan amalan yang saleh. La yastakhlifannahum, pasti Allah akan mengangkat mereka menjadi penguasa, menjadi khalifah. Bila sebut khalifah ini, asal perkataan khalifah ialah pengganti. Pengganti siapa? Dia pengganti Nabi. Apa Nabi buat? Nabi laksana Islam, maka dia pengganti untuk melaksanakan apa yang Nabi sebelum ini buat. Hak mana Nabi buat, hak tu dia kena, tugas dia adalah mengekalkan benda tersebut. Ini kita bercakap dalam konteks asas, ya. Dalam konteks, saya bukan bercakap dalam konteks politik dunia. Saya tak tahu tu, saya tak faham. Saya mengaku mudahnya lah, kita tidak faham tekanan-tekanan antara bangsa, kemaslahatan ataupun kemudaratan yang tersembunyi di sebalik. Pasal banyak benda kita tak tahu sebenarnya. Kita kena mengaku kita tak akan tahu, seperti mana kita tak tahu bagaimana mak bapak kita merancang berbanding dengan keinginan kita. Mak kita, bapak kita, dia merancang satu benda nak buat, kadang-kadang kita tak suka, tapi perancangannya itu adalah untuk kebaikan kita. Macam kita dulu, barangkali ada yang kalangan kita yang agak susah lah saya sebut, nak kata miskin, miskin apa kedana tak sedia sampai lah macam tu, tapi hidup susah. Bila saya teringat zaman budak-budak dulu, bila musim raya, bila nak beli baju ataupun seluar, ada kelainan sikit, ataupun khususnya nak beli kasut.
Di mana ada di kalangan kita yang mana bila mak bapak dia beli kasut tu sekaligus boleh pakai buat sekolah nanti. Cuma zaman tu wajib warna putih. Kalau zaman sekarang lebih mudah sikit lah, kita kata lebih mudah sikit pasal kasut hitam, jadi buat raya pun tak nampak macam sekolah sangat kan. Boleh buat raya. Tapi itulah maknanya, dia nampak masa tu kita tak faham sangat, yang penting kita nak kasut baru. Itu contoh. Jadi dia dah rancang beli ni, habis raya boleh pakai terus untuk sekolah, contoh dia. Maka begitulah, itu dalam konteks dalam rumah. Kenapa mak masak hari ni begini, esok dia masak begini, banyak ni hari ni, esok ni begini. Allahu Akbar. Banyak benda lagi yang kita tidak faham dalam konteks kenegaraan. Tapi yang paling jelas di sini, kita balik kepada benda asas ya. Allah kata dulu semenjak dari awal, ini benda ni Allah sebut pada zaman Nabi. Benda ni telah berlaku dulu pada zaman Nabi-Nabi dulu. Kemudian Allah ulangi janji kepada Nabi SAW dan kepada kaum mukminin. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablikum. Bahkan Allah ungkit seperti mana umat-umat yang dahulu yang beriman. Min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan pasti Allah akan beri kekuatan untuk mereka agama mereka. Allah sebut terus bila orang mukmin, ini cerita buat orang mukmin, kita tak usah cakap tentang mereka dengan berita lah, pasal mereka bukan negara yang diperintah oleh bangsa ataupun umat Islam. Walaupun bumi ini keseluruhannya hak Allah. Nanti kita akan tengok dalam konteks perlembagaan Madinah, di mana Allah janji wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka, yakni Allah beri kekuatan kepada agama mereka, menguat dan mengembangkan agama mereka yang telah diredai oleh Allah untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Bila sesebuah negara itu diperintah oleh orang yang patuh kepada agama, wa nahnu lahu abidun, ayat yang dari surah Al-Baqarah yang tadi yang sebuah Allah kita baca. Orang yang memerintah itu orang yang menghambakan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, ya, buat benda yang Allah suruh. Maka bila suasana begitu, orang tu baik, melaksanakan yang terbaik, waman ahsanu minallah, yakni yang terbaik ya Allah, hukum Allah, maka Allah kata wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Pasti ayat ni janji, ayat ni janji, cuma Allah tak sebut bila-bila. Cuma Allah sebut prasyaratnya perbuatan kita. Allah bukan sebut bila. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan pasti dia Allah yang akan tukarkan selepas hidup dalam ketakutan, hidup dalam keadaan aman, rasa lega, selamat. Ya'budunani, mereka ini sentiasa berterusan menyembah aku, la yushrikuna bi syai'a, mereka tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun. Allah bercakap secara khusus ni, pertama dalam konteks ibadat, yang kedua dalam konteks memerintah. Ayat ni dibagi kat situ. Tidak berlaku syirik dalam konteks ibadat, maknanya bukannya menyembah berhala. Dan ayat ini diberkait dalam satu ayat di mana ceritanya cerita bagaimana mentadbir negara.
Jangan syirik juga dalam tadbir negara. Yang itu kita tidak mahu ulas terlalu mendalam, ya, kerana dia ada tahap-tahap dia pula. Kemudian Allah sebut, wa man kafara ba'da zalika, sesiapa yang kufur selepas itu. Siapa yang kufur, sama dia engkar terus, kufur, mengeluarkan dari Islam, ataupun berusaha supaya memburuk-burukkan Islam, ya, maka perkara ini boleh membatalkan iman. Wa man kafara ba'da zalika, tetapi kalau ada kufur dalam konteks perbuatan, yakni salah guna kuasa, orang yang begini dia dikategorikan juga kufur nikmat, dia panggil kufrun duna kufri. Allah Subhanahu wa taala sebut faulaika humul fasiqun, maka mereka itu adalah orang fasik. Bila sebut fasik ni, kadang-kadang fasik ini diterjemahkan sebagai orang munafik. Kadang-kadang fasik itu diterjemahkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran dan ayat yang lain, tak sempat untuk kita sebut semua. Dalam ayat yang lain ada Allah mengkaitkan fasik itu dengan kufur, murtad. Ada fasik Allah kaitkan dengan munafik. Ada fasik Allah kaitkan dengan berdosa. Maknanya tidak batal iman, tapi dia dikira berdosa besar. Ini apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, benda yang Allah janjikan. Kita nak pindah kepada ayat lain. Ayat yang berikutnya, iaitulah ayat bila Allah kata dalam surah Al-Hajj, allazina immakkannahum fil ardi, orang yang mana bila aku bagi kepada dia bumi, yakni bumi ini bukan semua sekali, ya. Tak ada orang boleh kuasa bumi semua sekali. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Tadi Allah janji kalau kamu buat, maknanya belum dapat lagi negara. Apa yang kita kena buat? Kita nak, kalau kita betul nak dengan Islam, kita nak Islam, kita kena jadi baik. Pasal kita tak boleh serahkan Islam kepada orang fasik. Bila serah Islam kepada orang fasik, dia jadi hodoh lah Islam, kan? Itu contoh. Maaf, kadang-kadang kalau kita nak sebut, takut dia jadi benda sensitivity, maka nak sebut. Tapi nak buat perbandingan, kadang-kadang macam mana? Kita tak sebut orang. Kalau sebut orang jadi sensitif, takut ada orang kata dia ni diskriminasi orang cacat ke, orang perempuan ke, orang lelaki ke. Kita sebut ke beruk lah, senang beruk, kan? Kalau kita bagi pakai baju hok comel pun pada beruk, maka beruk maka dia kekal beruk. Dalam bahasa Melayu ada, kenapa saya terlupa, seperti apa ni, bukan beruk, kera. Seperti kera diberi bunga. Kadang-kadang terlupa benda-benda macam ni. Seperti kera diberi bunga. Maka walau kita beri benda hak molek pun, dah dia tu kera, maka dia akan guna pakai cara kera lah. Kalau dia tahu bunga tu boleh makan, dia akan makan. Itu contoh dia. Tapi Allah bagi tahu tadi, kita ambil dua ayat dia, kita sebut di sini.
Ini saya ambil dari tafsir Imam Al-Qurtubi. Alladzina immakkannahum fil ardi in wattanna lahum fil bilad, kata Imam Qurtubi. Bila kami bagi dia negara atas bumi. Ini bukan saya kata. Kalau saya kata, nanti orang kata ustaz ni ambil cakap gini-gini. Bukan. Ini tafsir yang disebut allazina immakkannahum fil ardi in makkannahum, beri kekuatan, kemampuan di atas bumi. Apa maksud bumi di sini? In watanna, watan, orang Melayu panggil watan, anak watan. Watan, dia bukan watan sebenarnya, dia watan dengan ta. Tak apalah, pasal isu bahasa kan, bahasa lain-lain. Semua bahasa akan cari benda yang mudah untuk disebut. Tidak bijak bahasa mencari benda yang berat. Tidak bijak bahasa mencari benda yang berat nak sebut. Contoh sikit dia. Semalam saya dalam kelas ada seorang pelajar saya dari China. Dari China. Bila saya tengok ada satu filem, tahu filem Ip Man? Apa ni yang kungfu tu, Ip Man kan? Ip Man kan, IPMAN. Apa nama dia tu? Yang Imam tu, asal dia. Yang penting pelajar-pelajar saya hak lain, laki-laki ni semua tahu. Dia pun bagi tahu nama. Kami pun sebut nama. Kami sebut, dia sebut nama tu dengan bahasa yang kita eja dalam konteks Cina kepada pelajar Cina. Dia kata dia tak kenal. Rupa-rupanya sebutan tu lain. Sebutan dia lain. Dia akan sebut dengan cara yang mudah kepada bahasa dia. Bila saya sebut, saya tanya dia, macam mana orang Cina nak sebut Muhammad? Saya kata, bukan saya nak dengar awak sebut dalam bahasa Arab seperti orang Melayu sebut Muhammad. Tak, seperti orang Arab sebut. Saya nak dengar awak sebut, orang Cina sebut nama Muhammad macam mana. Dia pun sebut, tak erti nak ajuk saya. Cuba sebut nama Ibrahim, nama dia. Pasal nama dia nama Cina Mengji, gitulah lebih kurang. Mengji ke Mengji, saya tak tanya lagi dia, besok nak tanya. Nama Arab dia Ibrahim. Saya beritahu dia, cuba awak sebut betul-betul cara Cina sebut Ibrahim lain. Kalau kita dengar, memang kita tak perasan mereka sedang sebut nama Ibrahim. Saya, kenapa saya tanya? Pasal saya sebut tadi, bila saya dengar, saya tengok ada cerita Cina yang ada translation dalam bahasa Melayu ke bahasa English, saya terlupa dah, baru seminggu lepas. Sebab tu saya tanya. Dalam translation tu disebut nama, tapi bila dalam filem tu tak ada pula bunyi nama hak kita baca tu kan. Jadi benda tu saya pun rewind balik, undur balik, nak dengar, memang tak ada. Rupanya cara disebut lain. Bukannya cara mereka sebut seperti yang ditulis dengan huruf Rumi kita. Huruf Rumi, huruf apa kita panggil lagi? Huruf huruf Rumi kan? Betul. Rumi Jawi. Okey, betul. Saya keliru Rumi dengan Jawi tadi. Okey, kalau kita tulis tu dipanggil alfabet apa ni? Letters apa ni? Kalau kita tulis dalam komputer bahasa Inggeris tu abjad pula, tak lain lah tu. Baik, tak apalah. Kita sama terlupa je sebenarnya. Yang penting, bila Allah kata, itu kerana saya nak sebut perkataan watan tadi, watan, asal dia watan tapi sebut watan susah, watan. Kata Imam Al-Qurtubi, in watanna lahum fil ardi fil biladi, bila kami dah berikan kekuatan sehingga mereka dapat negara di atas muka bumi tersebut, qaharul musyrikin wa ghalabuhum 'alaiha, mereka berjaya mengalahkan orang musyrikin dan yang bukan Islam dalam konteks bukan menzalimi,
tetapi mereka menguasai keadaan. Mereka menguasai keadaan. Pasal apa? Pasal kita hidup ni dengan yakin, dengan iman. Muslimin muslimat, muslimat kat belakang sana, muslimin muslimat. Kita yakin, jangan kita ragu-ragu benda ni iman. Kita yakin Islam ini sesuai untuk semua, untuk Islam dan bukan Islam. Kalau kita kata contoh bab potong tangan, contohnya, dia sesuai untuk dilakukan ke atas orang Islam yang mencuri cukup syarat, dan dia sesuai juga untuk ke atas orang bukan Islam yang cukup syarat. Isu mereka nak tak nak itu cerita lain, tapi ini cerita kita, cerita iman. Iman itu benda yang paling kuat yang kena ada dalam diri kita. Kemudian disebut di sini, wahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu in nasarnahum ala a'daihim wa qaharu musyriki Makkah ata'ullah fa aqamu salata bihududiha wa atau zakah yaqulu yaqulu wa a'tau zakat amwalihim man ja'alaha Allahu lahu. Yang penting di sini mereka kata innus kalau kami Allah kata ini Allah kata kalau kami bantu mereka, Allah kata kalau kami bantu mereka, ini Allah bubuh syarat, kalau kami bantu, yakni kami menangkanlah. Nasrun ni lebih kepada menang. In nasarnahum ala a'dahihim, kalau kami menangkan mereka ke atas orang musuh-musuh mereka, wa qaharu musyriki Makkah, mereka berjaya mengalahkan musyrikin Mekah. Ini cerita khusus kalau pada zaman Nabi. Ata'ullah, mereka perkara yang pertama mereka ialah taat pada Allah. Orang yang diberi kemenangan, perkara yang pertama ialah hendaklah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Faqamus salah, maka mereka dirikan salat bihududiha, dengan had-hadnya ni, dengan cara yang paling sempurna. Wa atawuz zakah, mereka membahagikan harta, yakni secara khusus zakat, yakni bukan nak makan seorang, orang kata makin dia kaya, lepas dia kaya, dia kaya, lepas dia kaya, dia yang kaya. Itu payah tu. Jadi ada di sana zakat dipanggil. Zakat dia ada dua keadaan, ada zakat fardu dan juga yang dipanggilkan sebagai sedekah. Baik. Yaqulu, wa a'tau zakat amwalihim man ja'alaha Allahu lahu, bersedia untuk bagi zakat kepada orang yang berhak, yang Allah sudah tentukan. Itu cerita berkaitan. Kemudian Allah sebut wa amaru bil ma'ruf, da'au nas. Apa dipanggil amru? Al-amru bil ma'ruf ni perintah kepada kebaikan. Perintah kebaikan, semua dakwa buat baik. Hukuman ini untuk kebaikan, hukuman ini untuk buat kebaikan. Di Filipina contohnya kan, saya tak tahu hari sudah masih lagi berjalan ke perintah ni. Bila presiden, satu ketika satu presiden, saya pun tak kenal lah presiden dia, naik, dia kata dengan pengedar dadah ni tembak je. Ingat tak masa dia mula-mula naik, dia keluarkan arahan, tak perlu bawa bicara, cari sah tembak je, habis cerita.
bubuh dalam penjara menyusahkan. Itu contoh kan. Kita tidak mahu masuk urusan hak negara orang, tapi saya nak beritahu di sini, masing-masing rasa benda hak dia buat itu untuk kebaikan. Tapi apakah sebenarnya kebaikan? Wa amaru bil ma'ruf. Yang dikatakan ma'ruf itu da'un nas ila tauhidillah, mengajak kepada tauhid, kepada Allah, yakni bersumberkan cuma pada Allah. Tauhid ni bukan dalam konteks sekadar kita kata Allah itu maha satu. Bila sembahyang lillahi ta'ala, benar, kita tidak nafikan, bahkan itu antara yang paling besar. Tapi tidak kurang besarnya juga, iaitulah kita menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita umat Islam, yang Allah berikan kemenangan. Baik. Wal amali bi ta'atihi, melaksanakan, beramal dengan taat. Wa ma ya'rifuhu ahlul iman billah wa nahau 'anil munkar. Dalam masa yang sama, bila ada negara kena ada melarang, menghalang perbuatan mungkar, menghalang perbuatan mungkar, yakni bila berkuasa dia ada kuasa menghalang, bukan terpulang kita tak ada kuasa, bukan begitu. Baik. Wal nahau anisyirki billah wal amali bima'asihi, melarang orang dari berlaku syirik, yakni orang Islam. Orang kafir itu hal dia, nanti kita akan baca sikit saja dalam konteks piagam Madinah. Wal amali bima'asihi allazi yunkiruhu ahlul haqqi wal iman billah, dan menghalang dari perbuatan yang mana ahlul haq, yakni ahlul haq ni kita tahulah, mereka yang tahu berkaitan dengan hukum hakam yang jelas yang disebut dalam Islam, benda yang halal ataupun haram. Walillahi aqibatul umur, dan ingatlah segala urusan itu masiruha, kembalinya kepada Allah, fis sawabi alaiha, sama ada dapat pahala, wal iqab fid daril akhirah, ataupun dapat balasan pada hari akhirat. Iqab dah masuk. Baik, kita berhenti sekejap. Elok-elok. Mana azan
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Seterusnya kita terus pergi kepada selepas janji Allah, kemudian kita dah baca tadi bila dah dapat, bila dah dapat bagaimana, apa yang kena buat sebelum dan apa yang kena buat selepas. Tak dapat lagi, belum dapat lagi. Kemudian berlakulah apa yang dipanggil dulu, kita ambil sikit sejarah, dipanggil bai'ah. Dua kali bai'ah, bai'ah Aqabah yang pertama, bai'ah Aqabah yang kedua. Apa yang kita nak faham sikit tentang perjanjian ini, kita ambil sikit-sikit je pasal kita sekadar nak ulang kaji. Isi perjanjian Aqabah yang pertama, tidak mempersekutukan Allah. Benda ni jelas. Bila ada apa maksud bai'ah? Dia maknanya dia ada pihak yang bersama. Kita tahu cerita Rasulullah dengan masyarakat Madinah. Jadi mereka ini dan masyarakat Madinah, mereka tahu, mereka majoriti sebenarnya masyarakat Madinah ni, tetapi mereka dikuasai oleh orang Yahudi yang minoriti pada waktu itu. Pasal kita tahu kekuatan dalam pelbagai aspek, terutamanya ekonomi, dipegang oleh orang Yahudi bahkan sampai sekarang. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak membina sebuah negara, Rasulullah buat dulu perjanjian bai'ah. Pertama, bai'ah bukan pasal saya, bukan pasal awak, bukan pasal kelompok saya, bukan kelompok awak, tak, Allah. Kalau dalam bahasa yang mungkin saya boleh guna, kalau saya nak kata Allah yang mendapat untung, innallaha ghaniyyun hamid, Allah maha kaya. Kita buat ke kita tak buat pun tidak jejah sikit pun, tapi apa yang untung, apa yang Islam untung, kita gantilah perkataan dengan Islam. Apa yang Islam untung dari bai'ah ni, antara pihak ni dengan pihak ni? Pasal kita kena fikir dunia akhirat kita, bukan kena fikir dunia je, dunia akhirat kita. Saidina Umar, sebab itu Saidina Umar bila dia jadi khalifah, dia kata bila dia suruh baiki jalan-jalan apa kan semua sekali, dengan kadar lah pada zaman tersebut. Bila sahabat tanya, dia beritahu dia takut kepada Allah, kalau ada kenderaan unta lah biasanya, takut ada tergelincir ataupun terkehel apa benda, tak apalah, apa-apa pun bahasa, dengan sebab ada lubang. Saidina Umar tidak menyediakan, padahal dia berkuasa. Itu contoh. Itu saya sebut begitu, maaf kalau orang yang terbabit itu, dia kena fikirlah, kalau dia ada pegang bahagian-bahagian ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya kita sedar benda-benda macam ni ialah Allah muliakan kita dengan kedudukan untuk mentadbir, tapi Allah akan tanya satu persatu. Saidina Umar sampai tahap tu rasa takut. Kita tak tahulah kita takut sampai tahap mana, tapi kita yakin, kita tetap bersangka baik, semua takut Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mereka semua sembahyang, kita pun sembahyang. Perkara kedua, tidak berdusta. Bila bercakap dia molek, jangan berdusta. Yang ketiga, tidak mencuri. Allahu Akbar. Nampak tak? Rasulullah letak. Kadang-kadang kita tidak terfikir benda tu. Rasulullah letak awal-awal lagi, jangan mencuri. Bukan sekadar kepada masyarakat, pasal bila sebut
bila sebut negara, dia ada 4 benda. Mudah-mudahan saya tak terlupa. Yang pertama, kita ada tanah. Yang kedua, kita ada tanah. Yang kedua, kita ada rakyat. Yang ketiga, kita ada pemimpin. Dan yang keempat, kita kena ada apa yang dipanggil sebagai khilafah ataupun perlembagaan. Kita kena ada sesuatu yang boleh dijadikan asas untuk pemerintahan. Jadi rakyat ada tanggungjawab dia, pemimpin ada tanggungjawab dia. Pemimpin yang hebat dipuji oleh Allah, seperti mana rakyat yang hebat dipuji oleh Allah. Serupa je, tak ada. Cuma secara khusus, habislah waktu. Kita wajib beringat. Kerana Rasulullah SAW bagi tahu secara satu contohnya. Rasulullah SAW bagi tahu dalam dosa besar yang kita telah baca sebelum ni. Sesiapa sahaja yang Allah sudah lantik dia menjadi pemimpin, fahtajaba an ra'iyatihi, dia tak ambil peduli hak rakyat dia, tak cakna, ihtajaballahu an hajatihi yaumal qiyamah, Allah tak akan ambil peduli juga ketika hajat dia di padang mahsyar. Hajat kita pun di padang mahsyar. Hajat kita antaranya ialah kita nak mendapat syafaat Nabi SAW. Tiba-tiba Allah tak peduli. Allah kata, man zallazi yashfa'u, siapa boleh bagi syafaat selagi Allah tidak izin. Cuba bayangkan benda-benda ni, perjalanan jauh kita. Baik, yang keempat, tidak membunuh anak-anak perempuan. Kerana benda tu berleluasa pada zaman itu. Sekarang ya tidak, tetapi ada dalam konteks yang lain. Tidak memfitnah, duk menuduh orang, senang buat cerita orang ni berzina, orang ni hidup dengan tidak melakukan hal-hal tercela, dan akan tetap setia. Yang ketujuh, tetap setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perjanjian yang pertama. Perjanjian yang kedua, kalau kita baca secara ringkasnya, penduduk Yathrib, disebut di sini Yathrib, yang ini lepas tu jadi Madinah, bersedia melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lindungi Nabi maksudnya melindungi Islam lah. Nabi secara khusus. Yang kedua, penduduk Yathrib berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Kena ada pengorbanan. Yang ketiga, penduduk Yathrib berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara dan jiran dan semua, biar makin ramai orang peluk Islam. Kemudian yang terakhir, penduduk Yathrib siap menerima segala risiko dan tentangan. Yang ini kalau kita baca dalam apa ni, fasa-fasa yang disebut berkaitan dengan piagam Madinah, pertahanan, dia ada 7 fasal. Para ulama kata ada 7 perkara. Mudahnya, almarhum Tan Sri Ahmad Ibrahim, yang kita profesor, kita tahu di UIA, dia pun menulis berkaitan dengan ni. Apa benda yang ada dalam piagam? Piagam ni kita tahulah, yang kita sebut sebagai apa ni, dipanggil perlembagaan. Pertama, dia berkaitan dengan politik. Yang kedua, berkaitan dengan agama. Yang ketiga, berkaitan dengan sosial masyarakat. Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu umat. Tak kira bangsa, tak kira agama, dianggap satu umat dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara.
Bukan orang Islam je tak boleh berjudi contohnya. Orang kafir sepatutnya tak boleh berjudi juga. Itu contoh. Pasal judi ni menipu. 2-3 hari lepas saya pergi ke satu pasar raya. Nak pergi ke pasar raya tu ada kedai hak kita masuk slot, kemudian dia ada macam mesin nak ambil anak patung ke apa benda dalam tu. Muslimin muslimah, saya dengan isteri saya lalu, saya tengok, saya tunjuk pada dia, sedih kita tengok. Pertama saya tak tahu mereka tahu ke tidak. Pasal apa? Ada 2-3 orang, maaf saya sebut bukan Islam, tapi hak lain sampai dengan isteri dengan anak yang bertudung kan, maaf tak tahu hukum hakam tu. Barangkali lah kita bersangka baik, mereka tak tahu. Duduk sedang bermain tu, duduk sambil gelak-gelak lagi pasal tak berjaya ambil tu, gelak-gelak. Duit dia habis sebenarnya. Kita gelak, kelakar. Tokel dia gelak, aku untung. Kita tak nampak. Tapi apa nak buat, macam mana? Macam mana kita nak buat? Itu contoh. Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan, kena hidup berharmoni. Itu yang ketiga. Yang keempat, Piagam Madinah dalam konteks perundangan diguna pakai secara meluruh, tetapi peraturan kekeluargaan di dalam suatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam. Baik, kita tinggalkan itu secara tu pasal tak cukup. Yang kelima, ekonomi. Piagam Madinah berkaitan dengan ekonomi. Kerjasama antara masyarakat Madinah dituntut demi memajukan ekonomi negara. Kena saling. Walaupun orang Yahudi jual, kita boleh beli dari dia. Bukan pasal dia Yahudi kita tak boleh beli. Tapi kita kena tengoklah, ada benda yang kamu boleh jual, ada benda yang kamu tak boleh jual. Itu contoh. Itu pun lebih detail fiqh membincangkan perkara ini. Yang kelima juga ekonomi. Unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam sistem pernikahan. Yang keenam, pertahanan. Tadi kat rumah saya, pasal rumah saya KL, saya tak tahu kat sini, pasal jet lalu kat atas kan bunyi wow, rasa bangga. Kita rasa, oh, negara aku ada jet. Sungguh saya beritahu tu terang, oh, negara aku ada jet. Apa kategori dia, apa kedudukan dia, yang penting dia ada. Allah, ialah kita tak nak cakap dalam konteks hak benda kita tak tahu, tapi Allah kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah suruh dengan kadar yang kita mampu. Hak di sebalik itu biar dia dengan Tuhan. Dan dalam konteks tu masyarakat kena ambil tahulah, semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Ada yang menjadi fardu ain, ada yang menjadi fardu kifayah dalam konteks. Sampailah satu masa bertukar sampai tidak ada satu fardu kifayah kecuali ain belaka. Baik. Kedudukan Yahudi, ini secara khusus disebut. Keselamatan orang bukan Islam, khususnya Yahudi, terjamin selagi mereka mematuhi perlembagaan Madinah. Mereka mematuhi perlembagaan Madinah. Sekali lagi saya sebut, mereka mematuhi perlembagaan Madinah. Orang yang nak faham bahasa ni, dia fahamlah. Supaya kita sedar, biarlah kita hanya boleh mencari redha Allah dalam konteks negara bila negara itu ditadbir dengan cara tauhid, amrul ma'ruf dan nahi munkar, dan benda itu hanya akan boleh dilaksanakan oleh ahli dia. Tak akan ada orang boleh melaksanakan tauhid kecuali orang Islam. Jadi muslimin dan muslimat, sekadar itu, sekadar untuk kita mengingatkan diri kita tentang tanggungjawab kita terhadap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kemerdekaan. Jangan sampai satu masa Allah tarik balik benda ni. Jangan sampai satu masa Allah tarik balik. Dan ada beberapa ayat yang kita sudah baca sebelum ni pun dalam buku dosa-dosa besar. Saya tak sempat nak buka dah, tak apalah. Iaitulah apabila kita tidak beramal dengan Islam, antaranya menyebabkan Allah akan timbulkan perbalahan.
sesama kita, bila berkelahi sesama kita, akhirnya musuh akan mendapat merampas kuasa dari umat Islam. Jadi sekadar itu, sebagai peringatan kemerdekaan, mudah-mudahan Allah berkati bumi kita, negara kita. Mudah-mudahan Allah beri hidayat kepada semua pemimpin-pemimpin Islam kita secara khususnya, dan kepada mereka yang bukan Islam pun kita harapkan supaya mereka ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemahuan, keinginan untuk melihat kebaikan itu lebih diutamakan berbanding dengan perkara-perkara lain. Dan apa yang terkandung dalam Islam sudah tentu semuanya baik belaka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.